Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Soal Rakyat bersama saya, Fariha On. Negara sedang berdepan gelombang ketiga pandemik COVID-19 dan kita telah menyaksikan kes positif mencapai 4 angka. Malah Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia menekankan virus COVID-19 ini telah berada dalam komuniti. Akibatnya, kes positif tempatan lebih tinggi berbanding kes import. Adakah virus itu telah bermutasi? Adakah ia semakin liar dan sukar untuk dikawal? Soal Rakyat petang ini bersama dengan Dr. Suresh Kumar, Ketua Jabatan Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh. Kita membicarakan berkenaan dengan risiko COVID-19 berada dalam komuniti. Doktor, Hai. selamat petang. Hai Fariha. Baik, pertama kali kami ingin mengucapkan sekalung tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada Dr. Suresh dan juga rakan setugas Dr. Syaiful Azman serta petugas-petugas kesihatan di Hospital Sungai Buloh di atas penerimaan Anugerah Kesihatan Global 2020 baru-baru ini. Jadi, Doktor, apakah makna anugerah ini kepada Doktor dan juga petugas kesihatan KKM-nya sebagai barisan hadapan? Terima kasih Fariha. Anugerah ini adalah untuk seluruh pasukan saya. Kerja di KKM, Kementerian Kesihatan biasanya berpasukan. Kita semua kerja berpasukan. And bermula dari pekerja Redicare yang pastikan premis hospital bersih hinggalah pengarah hospital. Kita semua orang mainkan peranan yang penting untuk pastikan kita dapat menjaga pesakit dengan keadaan baik. Yeah. Dan so saya fikir ini hadiah untuk pasukan kita, kami semua. Baik, antara tujuan anugerah itu kan adalah untuk memberi pengiktirafan, perkhidmatan cemerlang kepada pesakit di setiap peringkat, Doktor, dalam setiap interaktif. Jadi boleh Doktor kongsikan mungkin ada komen-komen pesakit ketika sepanjang menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh itu sendiri? Kita dapat banyak penghargaan daripada pesakit melalui email, WhatsApp, ucapan dalam media sosial masing-masing. Kebanyakan tu sebab memang berterima kasih sebab kita dapat menjaga mereka. Bila tengok pesakit, kebanyakan pesakit 85% pesakit yang datang ke hospital kita memang sehat. Yeah. And kita simpan mereka untuk 10 hari sebab kita nak pastikan kita tak jangkiti orang lain. And so bila dalam interaksi mereka biasanya mereka takut. Mula-mula datang tu mereka takut apa yang akan berlaku. And biasanya bila kita bagi mereka motivation untuk pastikan belajar mereka dan bahawa kebanyakan orang tak jadi apa-apa, and dia bersyukur and memang berterima kasih untuk kita sebab dia dah sihat. Yeah. Tapi lepas habis 10 hari memang dia dah happy nak balik rumah dah. Dan bila mereka sihat sekalipun, pastinya itu adalah satu hadiah juga buat barisan hadapan. Correct. Ya. Baik, terdapat kita nak mengimbas balik. Bagaimana terdapatnya laporan media yang mengatakan bahawa banyak barisan hadapan, terutamanya di luar negara, kan? Mereka telah pun rasa putus asa, mereka penat, apatah lagi jumlah pesakit positif itu terlalu ramai. Contohnya di negara Amerika Syarikat. Jadi bagaimana pula dengan keadaan petugas barisan hadapan kita yang sekarang ini kalau kita lihat statistiknya, angka positif sudah mencapai 4 angka. Kami telah bertugas dan menghadapi cabaran ini sejak bulan 1, bulan Januari. Ramai yang bersama kita, bersama kerja dengan kita tu memang letih, sangat letih. Tetapi kami masih meneruskan perjuangan ini. Kita tahu, kita kena meneruskan supaya kita pastikan pesakit-pesakit kita selamat. Kerja di ward COVID memang stressful. Staf perlu sentiasa memakai PPE dan perlu memastikan mereka tidak dijangkiti. Sebab setiap kali kami rasa kami batuk atau merasa sakit tekak,
kami akan mulai risau sama ada kami telah dijangkiti COVID. Tambahan pula kami risau bukan saja tentang diri sendiri kita risau kita mungkin dah jangkiti rakan sekerja yang lain dengan kita. Sebab kita tahu begitu mudah ada terjangkit. Keadaan itu akan jadi lagi mencabar apabila kes-kes COVID-19 meningkat. Sebab masa itu memang biasanya kita tak cukup kaki tangan sampai kita dapat kaki tangan daripada hospital lain atau bahagian jabatan-jabatan lain. Lagipun jika staff perlu dikuarantin sebab kerana dia menjadi kontak rapat kepada seorang yang positif yang telah menjangkiti COVID sama ada di rumah atau tempat kerja, dan jumlah staff akan kurang sebab ramai orang dikuarantin. Masa itu pun memang kita dapat stres. Cara inilah kita. Tapi bagaimana untuk mengatasi perasaan itu, kan? Bekerja dalam keadaan yang tertekan, penat, itu pastinya juga akan menjejaskan kualiti kerja. Okay. So memang kita ada cara-cara, kita ada psychological first aid. Bila pergi ke ward kita boleh nampak poster, telefon number untuk panggil our counselor. So macam saya cakap tadi, kita berpasukan, kerja berpasukan. So kita ada psychology counselors, pakar psychiatry, and memang kita syorkan staff kita call the numbers yang kita paparkan dalam setiap ward untuk bincang, cakap dengan seseorang supaya kita boleh bincang tentang stres kita hadapi dan cara kita mengatasi stres tersebut. Baik, sebagai ketua jabatan penyakit berjangkit di Hospital Sungai Buloh, kadang-kadang seseorang petugas itu mungkin tidak sedar bahawa dia mengalami stres yang tinggi, kan? Jadi bagaimana seorang ketua perlu memantau keadaan ini dan memastikan bahawa setiap petugas yang ada di Hospital Sungai Buloh itu maknanya perlu melalui, maknanya dah tahu dah, dia ni sedang melalui, kan, stres yang tinggi. Jadi kita perlu, kadang-kadang mungkin penafian diri itu tinggi oleh seseorang. So bukan saya seorang saja, kerja saya ada banyak lieutenant saya untuk menolong saya, ada matron, sisters, pakar saya. Memang kita selalu sentiasa pantau staff kita. And then satu lagi isu yang lain, walaupun kita memang sibuk, kita pastikan staff dapat time off. Kita tak kerja macam dulu. Hari Sabtu, hari Ahad kita kerja macam tu, bukan pagi malam. Memang kita kena kerja 24 jam, tapi kita kerja shift, and then kadang-kadang dia tak dapat cuti hari Sabtu Ahad, tapi kita bagi mereka hari Isnin Rabu. So memang kita tukar cara kita buat. And kadang-kadang bila mereka kerja night shift, kita bagi mereka morning off sepanjang hari supaya boleh rehat. Sepenting ialah dia pasti kena rehat. Kalau letih lagi susah. Maknanya sudah berbanding daripada yang awal dahulu, gelombang pertama dahulu. Baik. Doktor, kita nak bertanyakan berkenaan dengan belanjawan 2021. Pastinya telah mendengar sejumlah 31.94 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan. Dan sementara itu, allowance sebanyak RM600 sebulan diberikan kepada petugas barisan hadapan. Jadi doktor, adakah peruntukan tersebut membolehkan rakyat untuk mendapat perkhidmatan kesihatan yang terbaik? Dan sementara itu juga, kebajikan barisan hadapan juga terbela. Saya bukan pakar dalam hal hewal peruntukan belanjawan kementerian. I tak boleh komen yang ini tentang ini cukup tak cukup semua. Akan tapi saya bagi pihak ke semua petugas barisan hadapan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan untuk allowance COVID. And apa yang kita dah buat, kami dah buat sampai sekarang, kita meneruskan perjuangan kita. Kita akan pastikan kesihatan
pesakit-pesakit kita boleh jaga dengan baik. Itu kita janji. Baik doktor. Dalam sidang media dan kenyataan ini telah diberikan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, Tan Sri Dr. Nur Hisham, berkenaan dengan COVID-19 ini telah berada dalam komuniti. Jadi mungkin doktor boleh perincikan berkenaan dengan COVID-19 telah berada dalam komuniti dan apakah sebenarnya risiko yang lebih besar yang akan didepani nanti? Pada tahap awal bila virus menyebar dalam komuniti, kami boleh cari orang awam yang menjangkiti virus itu. So and then kita akan pastikan kita boleh cari semua orang yang ada yang close contact dengan pesakit yang jangkiti COVID-19, and then kita akan pastikan kita buat COVID test untuk mereka, and then kalau positif kita akan memang masuk dalam hospital. Contohnya kalau ada seorang yang positif tu pergi ke kenduri yang ada lebih pada 1,000 orang ada dekat situ, atau dalam 14 hari yang lepas telah pergi ke banyak tempat, jumpa ramai orang tapi tak pakai mask. So bila jadi keadaan macam tu, jumlah orang mungkinan dijangkiti terlalu tinggi. And kalau dia tak pakai MySejahtera app, and so supaya tak tahu, dia tak bagi tahu saya kita yang tempat-tempat dia pergi, dia tak bagi kita maklumat yang lengkap. Dan kita akan miss some of them. Bila jadi macam tu, kita akan dapat pesakit tak berkaitan dengan mana-mana kluster yang tiba-tiba timbul positif. Itu yang kita panggil case sporadik. Tak ada berkaitan dengan kluster yang kita tahu. So bila ada ada sporadic cases macam tu, kita tahu dah menyebar dalam komuniti. Dan ini yang Tan Sri DG cakap sudah menyebar dalam komuniti. Baik, kes sporadik itu juga cukup bahaya juga sebenarnya, dan seketika nanti saya nak tanya juga pada doktor, sebab ada yang mengatakan kalau seseorang itu berjumpa dengan individu yang kemungkinan besar ada COVID-19, mungkin kalau jumpa 15 minit tak dapat. Kita nak tahu juga tempoh masanya dan sebagainya. Kita berehat seketika, doktor, boleh? Okay, boleh. Kita akan jumpa selepas ini dalam Soal Rakyat. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Soal Rakyat, dan kami masih lagi berbicarakan berkenaan dengan risiko COVID-19 berada dalam komuniti bersama dengan tetamu kami Dr. Suresh Kumar, Ketua Jabatan Penyakit Berjangkit Hospital Sungai Buloh. Baik doktor, tadi sebelum berehat kita bercakap ataupun menyentuh berkenaan dengan kes sporadik, kan? Saya nak tahu berapa tempoh masa sebenarnya yang boleh jangkitan itu berlaku jika seseorang itu berada dekat dengan seseorang yang berisiko, maknanya mungkin ada virus itu. Setiap jangkitan kita ada something called infective dose. Berapa virus kita perlu dapat sebelum kita dapat jangkitan itu. 15 minit ialah kita jangka ialah yang perlu untuk dapat cukup virus untuk dapat jangkitan. Tetapi ada banyak faktor-faktor lain yang kita kena tengok. Satu ialah ada sentuhan ketak, right? Nombor satu. Nombor dua ialah ventilasi dalam bilik tu. Kalau ventilasi sangat tak bagus, memang boleh dapat jangkitan juga walaupun bukan ada 15 minit. Maknanya kawasan tu sempit, tak baguslah. Sempit yang tak cukup ventilasi memang ada juga masalah. So 15 minit satu anggaran, tapi kita akan tengok faktor-faktor lain juga. Baik. Virus yang sebab kita tahu sekarang kita berdepan dalam gelombang ketiga ini. Sebelum ini kita dengar juga kan bagaimana virus COVID itu begitu cepat bermutasi. Jadi yang sekarang ini doktor,
yang berada dalam komuniti ini, adakah virus ini bermutasi disebabkan oleh kes import? Okay. Mutasi yang kita bincang adalah dipanggil D614G. Yang kita tahu yang semasa gelombangan pertama dengan dua, kita tak jumpa virus D614G. Yeah. Kita tahu sekarang bahawa virus ini boleh menyebar dengan mudah dibanding dengan strain-strain yang lain. Sebab kuantiti virus yang tinggi kita jumpa dalam hidung seorang yang telah dijangkiti. So bila ada kuantiti virus yang tinggi memang senang merebak. Mungkin ini salah satu sebab virus tu kita memang sukar nak kawal gelombang yang ketiga. Walau bagaimanapun ini bukan strain virus saja yang menyebabkan kita sukar dikawal. So seorang kan mungkin ada yang virus yang senang merebak, tetapi kalau dia duduk rumah, dia pakai pelitup muka, tak menyebabkan tempat ke orang lain. Tapi walaupun D614G itu correct. adalah mudah merebak dan keboleh jangkitannya sangat tinggi. Correct. Kalau dia duduk rumah, and kalau bila dia keluar nanti dia pakai pelitup muka, and dia tak pergi tempat-tempat yang sesak, so dia tak jangkiti ke orang lain. Kalau ada strain yang tak mudah jangkiti, tetapi orang awam sentiasa keluar, sentiasa tak pakai pelitup muka, sentiasa pergi tempat sesak, dia akan bagi virus ke ramai orang. So virus saja bukan salah satu sebab kita tak sukar nak kawal gelombang ni. Dan virus ini dijumpai dalam kluster Kedah dan juga Sabah. Correct. Adakah ada penemuan baru ke doktor mengenai virus ini bukan unik untuk Malaysia saja. Sekarang sebab dia senang merebak, pada masa ni strain ni yang paling dominan di komuniti seluruh dunia. So dia sudah take over strain-strain yang lain. Dia yang paling dominan seluruh dunia. And memang kita mula-mula jumpa dekat Shibah Ganga dan dekat Sabah juga kita jumpa sama strain. Baik. Doktor, bila kita melihat statistik setiap hari, makin lama makin takut, doktor. Ya, apabila melihat antara negeri Selangor ini, antara kes yang tertinggi di Semenanjung selepas Sabah. Okay. Kan? Daripada maknanya seluruh negeri mula-mula sebelum kita laksanakan Semenanjung Malaysia semua tu kan, PKPB, maknanya negeri Selangor sudah menjalani PKPB. 6 daerah zon merah, tiada lagi zon hijau. Jadi apa pandangan doktor terhadap senario ini? Kenapa begitu cepat negeri Selangor itu virus ini merebak? Selangor adalah satu negeri yang padat dengan penduduk. Tambahan lagi sebagai kawasan urban terdapat banyak bergerakan. Oleh yang demikian menularan pelbagai penyakit berjangkit di Selangor adalah ketara. Sama dengan denggi atau tuberculosis. Memang penyakit berjangkit memang senang menular dekat Selangor. And sebab tu tindakan kita perlu ambil tindakan untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang tindakan-tindakan kita tahu apa yang kena buat. Memang kita risau bila Selangor ada jangkitan terlalu banyak sebab memang kemungkinan untuk merebak memang tinggi. Sekarang ni di Hospital Sungai Buloh sahaja menempatkan berapa pesakit positif? Sekarang di Hospital Sungai Buloh lebih pada 1,200 orang ada dekat Sungai Buloh dan hampir 200 orang dekat Hospital Kuala Lumpur, dua tempat yang kita ada sekarang pesakit COVID-19. Kita cover Selangor, Putrajaya dan wilayah persekutuan. Baik. Doktor, bila kita sebagai rakyat lah, bila kita tengok statistik, pastinya itu hanyalah nombor kan. Bila nampak kes positif baru, takut. Kes kematian bertambah, kluster pun bertambah. Maknanya tumpuan itu diberikan penuh kepada kategori itu. Tetapi mereka lupa bahawa ada juga statistik yang mungkin
lebih penting kepada barisan hadapan iaitu kes yang sembuh dan keluar daripada hospital. Jadi bagaimana perspektif doktor sendiri berkenaan dengan ini? Saya faham bahawa semua orang berbincang tentang bilangan kes sekarang setiap hari bila Tan Sri DG bagi tahu dia nak tahu angka berapa kes baru. Tapi I juga nak terangkan bahawa hampir 80 pesakit hanya mengalami simptom yang ringan. Dan kebanyakan daripada pesakit yang kita sebut tadi akan didischarge dalam tempoh masa 10 hari dari tarikh mereka menunjukkan simptom pertama ataupun daripada ujian positif yang pertama. So dalam 10 hari memang kita akan discharge mereka. Sebagai pegawai perubatan, saya berpendapat bahawa kita tak boleh menghapuskan virus ini sama sekali sehingga kita memberikan vaksin kepada kebanyakan orang macam kita hapuskan smallpox. So virus memang kita akan tetap ada virus tu. Tapi vaksin tu akan ambil masa. So sementara kita dapat vaksin, kita kena mengelakkan kematian sebab COVID-19. Itu yang memang penting untuk kita. Kalau kita tengok siapa yang kematian COVID-19 berlaku kepada siapa, 85% orang akan berlaku kepada orang yang lebih pada 50 tahun. Atau ada penyakit-penyakit kronik macam kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. So untuk saya penting ialah untuk pastikan kumpulan ini tak dapat dijangkiti. Bila doktor bercakap berkenaan dengan warga emas yang lebih berisiko menunjukkan simptomnya berbanding dengan golongan muda yang mungkin tak nampak simptom, secara diam-diam tiba-tiba dah ada bila buat saringan. Bagaimana doktor dan juga petugas-petugas yang lain bila berada dalam ward COVID, melihat pesakit-pesakit warga emas ini bertarung nyawa ketika memberikan rawatan? Bagaimana emosi doktor sendiri berdepan dengan mereka? Kita fikir COVID-19 ialah satu penyakit yang preventable. Bukan memang boleh elakkan dan terkena. And so bila kita pun tahu bila usia mereka tinggi dan memang mungkinan mereka dapat sakit teruk memang lagi tinggi lah. So apa yang biasanya berlaku ialah dia akan perlu oksigen sebab ini jenis pneumonia, and makin lama keperluan oksigen mereka akan jadi semakin tinggi sampai satu saat kita kena buat intubasi untuk mereka. Tetapi kita sekarang tahu kita punya knowledge tentang virus ni lebih pada yang gelombang pertama, gelombang kedua. Kita tahu ada ubat yang kita boleh berikan untuk mereka, especially ubat steroid yang kita berikan bila dia ada susah nafas. And so kita boleh selamatkan kebanyakan orang jika mereka datang awal. Ada juga sometimes yang kita dapat pesakit, kita tak perasan mereka ada COVID-19 and dia ingat sakit-sakit badan, penat sikit, so dia duduk rumah. Bila dia sampai ke hospital kita realize memang dia perlu oksigen. Bila jadi sampai itu memang lagi susah untuk kita merawat pesakit. Kalau pesakit yang sama datang awal, and bila dia dapat susah nafas semasa dalam ward, kita senang rawat. So kita boleh start rawatan awal, and mungkinan besar untuk kita cure mereka. Baik. Doktor, kita ada lagi soalan yang ingin kita ketahui lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana Barisan Hadapan mengendalikan kes COVID-19 ini pada gelombang ketiga. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Dr. Suresh sekali lagi.
soal rakyat, kami masih bersama dengan Dr. Suresh Kumar, Ketua Jabatan Penyakit Berjangkit di Hospital Sungai Buloh. Baru-baru ini baru saja menerima Anugerah Kesihatan Global 2020. Baik, kita teruskan perbincangan, Doktor. Saya ada terbaca di laman sosial berkenaan dengan pengalaman mengatakan bahawa apabila seseorang itu sudah pulih daripada COVID-19 ini, mereka tidak boleh lagi buat kerja ataupun rutin biasa sebelum ini. Kalau sekiranya mereka boleh, katalah seorang jururawat, kan? Dia boleh tolak tong gas oksigen, boleh angkat pesakit, tetapi selepas pulih daripada COVID-19 itu, ada kesan sampingan. Maknanya sistem imunisasinya mungkin lemah. Adakah ini benar apa yang dikongsikan oleh netizen di laman sosial? Kami masih belajar mengenai hal ini. Yang kadang-kadang orang panggil long COVID. Sekelintir pesakit yang mengalami simptom COVID walaupun ringan, mereka mengalami kesan jangka masa panjang seperti keletihan, kekurangan konsentrasi dan sebagainya. Yang selain daripada itu, yang sekelintir pesakit yang dapat sakit yang teruk, dia dapat pneumonia, bila balik rumah nanti memang penat, mudah penat. Dia tak boleh macam cakap tadi, dia tak boleh naik tangga mungkin. Maksudnya dia tidak boleh aktif seperti dahulu. Seperti dahulu, correct. So apa yang kita akan buat ialah kita akan masuk mereka dalam klinik rehabilitasi di kita, dan kita akan pantau mereka, and kalau perlu kita akan rujukan mereka kepada pakar respiratory, supaya kita boleh bagi rawatan yang sewajarnya. Tapi biasanya dalam 3 bulan kebanyakan orang simptom akan kurang. Soal imunisasi itu. So, kita tahu bahawa kumpulan kecil pesakit COVID yang sembuh, tahap antibody mereka akan berkurang selepas beberapa bulan. Tetapi kita belum faham mereka akan dapat jangkitan lain ke tak. Kita belum faham lagi lah. Kita akan ambil masa untuk tahu tentang ini. Tapi yang simptom-simptom yang kekal, kita fikir sangat kurang. So biasanya dalam 2 hingga 3 bulan simptom-simptom akan hilang. Maknanya virus COVID-19 ini memang mengubah segalanya selepas itu. Maknanya tak habis-habis. Tak habis-habis. Baik. Dan kita melihat bagaimana kerajaan memberikan banyak peraturan, SOP baru dan sebagainya. Kan perlu kita akur dengan arahan, dan juga kita sedia maklum berkenaan dengan norma baharu ini. Tapi walaupun usaha ini telah dilakukan, kes semakin lama semakin meningkat, Doktor. Jadi apa sebenarnya usaha proaktif yang harus dilakukan, lebih-lebih lagi virus COVID-19 ini sudah berada dalam komuniti? Saya risau, walaupun 10 bulan sudah berlalu, orang ramai masih tidak menyadari cara SARS coronavirus 2 menyebar. Dia tak faham lagi. Right? I nak bagi tahu 3 perkara. Perkara satu ialah satu kajian yang buat di China menunjukkan bahawa dalam kediaman seorang, risiko ini dapat COVID-19 kurang by 80% bila seorang pakai pelitup muka mask. So boleh kurangkan. So bila dalam kediaman ialah tinggi sekali risiko untuk dapat jangkitan. Okay? Walaupun kawasan dekat kediaman tu, risiko boleh kurangkan by 80% bila seorang pakai pelitup muka atau mask. Ini perkara nombor 1. Perkara nombor 2 ialah jika saya ada contoh, jika saya ada COVID-19, dan bila saya bercakap dengan kuat
and tidak pakai mask, saya boleh menyebar sebanyak 1,000 virus partikel seminit. Setiap minit saya cakap, saya boleh menyebar hampir 1,000 virus dalam udara. Jika tempat yang saya buat demikian ialah yang sempit, tak cukup ventilasi, virus tu akan kekal dalam udara walaupun saya keluar daripada bilik tu. And sebab tu kita fikir, kita ajar bahawa kena sentiasa ada ventilasi yang cukup. Elakkan pergi ke tempat yang sesat, sempit dan sesat, tak cukup ventilasi. And lebih baik di ruang terbuka. Di ruang terbuka memang ada ventilasi banyak, memang senang. So ini ya perkara yang kedua. And so I jumpa ramai orang awam pakai mask. Bila dia nak cakap, dia turunkan mask dia dagi mereka dan nak cakap. Itu salah. Penting Cakap tutup je terus. masa itu yang kita nak mask. Sebab bila saya cakap, memang saya akan menyebar virus tu. 1,000 virus. Yes, correct. Okay. Yang ketiga ialah virus tu kalau saya tak ada sakit, walaupun saya ada COVID-19, walaupun saya jangkiti COVID-19, hampir 80% orang either tak ada simptom langsung atau simptom macam sakit teka sikit. Walaupun tak ada simptom, I boleh jangkiti virus ke orang lain. In fact 50% orang dapat jangkitan COVID-19 daripada seseorang yang tak ada simptom langsung. Maknanya kalau seorang tu, dia boleh sebarkan dalam masa berapa hari? Okay. So kalau ada 40 hingga 50% pesakit tak ada simptom langsung. Bila tak ada simptom langsung, untuk hampir seminggu, Dalam minggu pertama, dia boleh menyebar ke orang lain. Okay? Ada 30 ke 40% pesakit memang boleh ada simptom. Right? So bila ada simptom, dia start menyebar virus tu 2 hari sebelum dia dapat simptom. 2 hari sebelum dia simptom sampai another seminggu lagi. Right? And so kita tak tahu siapa akan menyebar COVID-19 ke kita, right? And sebab tu kita kena sentiasa pakai pelitup muka, sentiasa kemurat semua sebab kita tahu siapa yang akan bagi. And I nak cakap sesuatu lagi ialah bila saya pakai pelitup muka sebab saya tak nak dijangkiti COVID-19. Saya pakai pelitup muka sebab saya tak tahu, kadang-kadang mungkin saya ada COVID-19. Betul. Saya nak memberi COVID-19 kepada orang lain. So maknanya takut untuk dijangkiti dan menjangkiti. Correct. Maknanya itu pentingnya pelitup muka tu, Doktor. Baik, dalam kita memberi penumpuan jelas berkenaan dengan pandemik global ini, Doktor, bagaimana pula dengan pengurusan ataupun penyakit kronik dan kritikal yang lain? Seperti mana kita tahu, macam diabetes, kita ada juga denggi, kan? Dan sesama burung pada masa yang sama. Jadi bagaimana berkenaan dengan penyakit-penyakit itu? Berbagai penyakit macam pneumonia, denggi sudah kurang sejak COVID-19. Denggi memang kita kurang sekarang. Pneumonia sudah kurang sebab bila pakai pelitup muka memang menolong kurangkan pneumonia juga. Penyakit lain macam kencing manis, sakit jantung masih memerlukan kanser, masih memerlukan rawatan. Sebagai pakar perubatan, saya pun jumpa ramai pesakit yang miss appointment mereka, tak datang ambil ubat sebab takut MCO, takut tak boleh datang. I think ini salah sebab
pesakit harus mendapatkan kebenaran daripada balai polis dengan kad appointment mereka, dan memang perlu datang sebab klinik kita masih lagi buka. Ya. So apa yang kita akan buat ialah, sebab tu kita ada hospital COVID dan hospital bukan COVID, supaya hospital bukan COVID boleh meneruskan rawatan operasi yang penyakit lain. Baik, doktor, kita ada juga baca di akhbar bagaimana berita berkenaan dengan vaksin. Ya, katanya akan memperolehi vaksin ini pada suku pertama tahun depan. Jadi apakah harapan doktor mewakili Barisan Hadapan dan persediaan kalian dalam konteks ini? Saya tidak yakin kita dapat vaksin dalam suku pertama tahun depan. Contohnya yang vaksin yang kita baru baca dalam surat khabar, vaksin oleh Pfizer dengan BioNTech. Ya. Vaksin itu. Kita tahu sekarang lepas satu bulan lepas dos tu, 1 bulan lepas dapat 2 suntikan. Ya. Dia perlu 2 suntikan. 1 bulan selepas suntikan yang pertama, 90% orang memang efek kita boleh kurangkan berisiko dapat COVID-19 by 90%. Baik. Tetapi ini selepas 1 bulan saja. Kita tak tahu lepas 5 bulan macam mana, lepas 6 bulan macam mana. Ya. Dia vaksin itu masih lagi berkesan ketat. Satu lagi itu, mereka dah bagi mereka nak buat bagi ubat ini ke 43,000 pesakit untuk kajian ini. Ya. Kita belum tahu lagi semua orang punya keadaan mereka sekarang. Ya. Kita tak tahu kesan sampingan vaksin itu. Hampir 11 vaksin sekarang dah masuk kajian yang besar. Saya pasti kita akan dapat vaksin. Ya. Saya nampak macam memang kita akan dapat vaksin. Tapi vaksin itu juga memerlukan tempoh masa yang lama. Betul. Sebelum kita tahu dia berkesan berpanjang, kita tanah ambil satu vaksin, lepas 2 bulan tak berkesan lagi. Memang kita tanah. Baik. Terima kasih Dr. Suraj Kumar di atas perkongsian ini. Jadi Malaysia, perjuangan kita semua masih belum selesai. Selagi tiada vaksin, kitalah sebenarnya yang melindungi komuniti. Jadi sampai jumpa lagi minggu depan dalam Soal Rakyat.